ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contoh dia pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan terbelah. Ya, nampak bulan terbelah, ya. Insyiqaqul qamar, nampak bulan terbelah. Jadi cerita dia bulan terbelah itu adalah cabaran daripada masyarakat Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sambung ayat berapa? Ayat 4 surah Al-An'am. Betul dah kitab bawah ni. Ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung suratul An'am ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tidaklah datang kepada mereka, makna tidak, tidak datang kepada mereka, kepada orang musyrikin, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, min ayatin, daripada satu ayat, ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dia pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan terbelah. Ya, nampak bulan terbelah, ya. Insyiqaqul qamar, nampak bulan terbelah. Jadi cerita dia bulan terbelah itu adalah cabaran daripada masyarakat Arab musyrikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampak dah tanda tu? Nampak kan? Jadi wa ma ta'tihim min ayatin, tidaklah datang kepada mereka satu tanda kebesaran Allah, alamat-alamat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian Allah kata min ayati rabbihim, daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ayat yang pertama satu, ayatin, satu tanda, ya. Ada dua tu, ayatin dengan ayatin. Ayatin yang pertama satu je, satu contoh, satu tanda. Daripada ayati, daripada tanda-tanda, banyak tanda-tanda tu. Jadi kalau datang satu pun jelas tanda tu, ya, jelas tanda tu. Sebab ayat ni maknanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makna ayat Quran, bukan. Ayat tu makna tanda kebesaran Allah. Contoh dia kalau kita baca dalam suratul Isra. Kita baca dalam suratul Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min, tak ingat, linuriyahu min ayatina. Ada ayat, ayat, ya, linuriyahu min ayatina. Jadi Allah perjalankan, Allah Ta'ala perjalankan hamba dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, untuk Allah tunjukkan kepada Nabi
min ayatina, daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ayat tu maksud tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi jangan terjemah ayat tu ayat Quran. Maksudnya jangan terjemah ayat Quran. Ayat ni mana? Tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi orang yang hati dia keras, hati dia sudah tetap tidak mau beriman, datanglah apa sekalipun daripada bukti yang jelas, ya, tidak datang kepada mereka bukti yang jelas tu, illa, melainkan kanu anha, adalah mereka daripada tanda kebesaran itu mu'ridin, berpaling. Mereka akan berpaling, maknanya mereka tidak mau menerima kebenaran, ya. Jadi sebab itu perkara yang besar, ya, satu perkara yang besar ialah al-haqqu, kebenaran itu, ya, kebenaran itu. Sebab itu dalam doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut tentang masalah benar dan masalah batil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami perkara yang benar sebagai benar. Ada perkara itu benar, tapi kita tak nampak kebenaran dia. Jadi tunjukkanlah kami yang benar tu sebagai benar, jelas nampak kebenaran. Ya. Tapi tak boleh setakat tu, kalau nampak saja tak mau ikut tak ada. Warzuqna ittiba'ah, rezekikanlah kami untuk ikut kebenaran. Barulah sempurna. Kalau kita tahu kata benda tu benar tapi kita tak mau ikut, tak ada kan? Kita lapar, kita tahu kata itu makanan, kita tak makan, kenyang tak? Tak kenyang kan? Ya, rezekikanlah kami untuk makan. Jadi lapar kita doa, ya Allah, turunkanlah, bagilah kami makanan. Tak nampak makanan tapi tak mau makan. Ya Allah, berilah kami makanan dan makan makanan tersebut. Barulah sempurna. Barulah sempurna, ya. Jadi tunjukkanlah kami kebenaran, warzuqna ittiba'ah, dan rezekikanlah kami untuk ikut kebenaran. Kemudian wa arinal batila batila, tunjukkanlah kami perkara yang batil sebagai batil. Ya, batil tu nampak batil. Ya, warzuqna ijtinabah, rezekikanlah kami untuk menjauhi perkara batil, perkara yang salah itu. Kalau tahu kata batil tapi tak minta jauhi, tak ada kan? Tak ada. Jadi kita tengok tahu dah benda ni tak ada faedah ni, rugi masa je ni. Tengok bila kan? Tengok. Saya nak datang tadi, nak awal dah 9.15. Tengoklah sekejap apa yang ada ni, awal gini. Tengok. Leka kan. Awal gini leka kan. Ya. 9.25 dah. Allah. Lepas tu ada kereta rosak tengah jalan pula. Jadi maknanya tahu dah. Ni tengok ni lama ni, tak apalah. Jadi doa tu macam tak boleh. Wa arinal batila batila, ya, tunjuklah benda tu batil. Tahu dah tak ada faedah ni, saja tengok. Tapi tak minta Allah jauhikan kami daripada benda tersebut. Jadi ayat ni mereka datang kepada mereka tanda kebesaran Allah, benda tu benar, ya, tetapi mereka berpaling. Mereka berpaling, maknanya mereka mungkin tak nampak benda tu benar. Mungkin mereka nampak benda tu benar, tetapi mereka tidak direzekikan untuk ikut kebenaran. Tidak direzekikan untuk ikut kebenaran. Jadi kita nak sampai sempurna. Sampai sempurna. Jadi mereka berpaling ni, kata Allah lagi ayat 5, faqad kadzabu bil haqqi, maka sesungguhnya mereka, orang yang ingkar ni, telah mendustakan bil haqqi, dengan kebenaran, lamma ja'ahum, apabila kebenaran itu datang kepada mereka. Apabila datang sesuatu kebenaran, mereka dustakan perkara benar tersebut. Sebab apa?
Mungkin kerana sayang kepada pangkat dunia, mungkin kerana sifat ego, sifat takabur, sebagaimana yang berlaku kepada iblis. Iblis ni dia kenal dah Allah Ta'ala, kenal, dia mengaku dah Allah tu Tuhan dia, dia mengaku Allah Tuhan dia, dia mengaku Allah Tuhan dia, iblis kan. Tetapi kenapa dia derhaka kepada Allah? Kerana ego dia, sifat sombong takabur tu, sifat. Maknanya iblis ni makhluk yang terpilih lah, makhluk yang terpilih. Allah Ta'ala jadikan dia bersama-sama dengan malaikat, dia dah beribadat kepada Allah, dia nampak kekuasaan Allah. Mana ada Tuhan lain masa tu? Tak ada dah. Sembahan-sembahan lain tak ada, sembahan-sembahan lain tak ada kan. Allah yang disembah tu. Tapi kerana iblis tu dia ada sifat sombong tu lah yang menyebabkan dia tidak mau menerima perintah Allah, yang ni dia tidak mau menerima kebenaran. Jadi maknanya kita kena buang daripada dalam diri kita sifat sombong, takabur. Kena buang daripada diri kita sifat ego. Kalau kita tak buang sifat tu, kita akan mendustakan kebenaran. Kita akan masuk dalam golongan ni lah, masuk dalam golongan ni. Walaupun mungkin tak sampailah pada tahap Tuhan, dalam isu Tuhan, mungkin dalam isu masyarakat, dalam isu ilmu, kadang-kadang setengah orang agama dia payah nak terima kebenaran tu, tahu dah salah, dia tahu dah salah tapi dia kata tak kan, kona nak jaga nama kona bilah, kona baring kata, kona baring jadi maknanya tak nampak dia salah, walaupun jelas-jelas dia salah, dan dia akan salahkan orang lain. Dia akan salahkan orang lain. Apa salahnya kalau kita mengaku kesalahan kita, kesilapan kita dan sebagainya, sebab manusia ini tidak sunyi daripada kesilapan. Jadi kita jaga matlamat kita adalah al-haqqu, kebenaran. Dan kebenaran ini adalah salah satu, al-haqqu ni salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Bagi Allah Ta'ala tu 99 nama. Mi'atan ghair wahid, 100 melainkan satu. Faman ahsaha dakhalal jannata. Sesiapa yang ihsa nama Allah ni, 99 nama Allah ni dia ihsa, dakhalal jannata, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ihsa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk ke dalam syurga. Apa makna ihsa? Jadi dalam hadis al-haqqu nama Allah kan, al-haqqu nama Allah. Jadi dalam hadis sebut siapa yang ahsa, siapa yang sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakhalal jannata, masuk syurga. Maknanya boleh sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Haqqul Mubin tu, balasan dia masuk syurga. Senangnya masuk syurga, tak payah solat lah. Orang yang boleh sebut ni sudah tentu orang tu orang solat. Kalau orang tak solat, dia tak teringin pun nak sebut. Itu maksud ahsa tu, sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang kedua ahsa ni ialah hafal. Makna yang kedua ialah hafal. Siapa yang hafal nama Allah ni, dakhalal jannata, masuk syurga. Hafal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makna yang ketiga, menghayati. Menghayati nama-nama Allah, menghayati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih Penyayang, kita menghayati sifat tersebut dengan kita juga bersifat penyayang. Ya. Dia kata Al-Haqqu. Nama Allah ni Al-Haqqu, benar, kebenaran. Kita menghayati nama Allah Al-Haqqu ini dengan kita mengikut kebenaran. Ya, apa sekalipun ikut kebenaran, Al-Haqqu. Ya. Jadi kalau kita boleh menghayati sifat Allah ni, nama Allah, dakhalal jannata, balasan dia masuk ke dalam syurga. Jadi itu 3 makna. Ahsa tu sebahagian ulama tafsirkan dengan makna sebut saja, tak payah hafal, sebut saja. Buka belakang Quran tu ada nama Allah kan, buka sebut, tak sebut habis 99 pun tak apalah, sebut beberapa nama tu, rajin sebut, boleh masuk syurga. Ulama yang lain mentafsirkan hafal, kalau tak sebut pun tapi hafal, tapi sebelum hafal tu sebutlah, banyak-banyak kali sebut dah baru boleh hafal kan. Jadi maknanya sebut dan hafal lah. Yang ketiganya menghayati. Dia tak ulang, tapi dia faham, dia menghayati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini balasannya masuk syurga. Jadi puncak dia kita kena jaga. Jangan sesekali menafikan kebenaran. Karena menafikan ini sifat golongan munafik. Ya, faqad kadzabu bil haqqi. Sesungguhnya mereka, orang kafir zaman Nabi itu dan sepanjang zaman lah. Sepanjang zaman ni orang yang engkar hati dia ni menafikan kebenaran, lamma ja'ahum, apabila kebenaran datang kepada mereka. Jadi apa balasannya? Fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Maka nanti akan datang kepada mereka, amba'u, berita-berita, yakni azab-azab yang lepas, yang mereka perkecilkan. Mereka kecilkan. Jadi dulu orang kaum Ad kena apa? Kaum Samud kena apa? Ya, kaum sekian kena apa? Kaum Nabi Saleh kena apa? Jadi orang yang mendustakan juga akan didatangi azab yang sama. Ya, akan didatangi azab yang sama. Boleh jadi azab itu di dunia, boleh jadi azab itu pada hari akhirat nanti. Boleh jadi azab itu di dunia, boleh jadi azab itu pada hari akhirat nanti. Jadi amba situ itu azab. Amba itu maknanya azab, ya. Okey. Ready. Ya, amba situ maknanya azab, ya. Jadi orang yang dusta tu balasannya akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata tak sampai hari kiamat pun, kalau kita menafikan kebenaran, agak-agak kita rasa seronok nak dalam hidup. Tak seronok kan? Kita rasa bersalah, kita rasa adalah benda tak lepas ni, sangkut lagi ni. Kenapa kan? Pasal kita menafikan kebenaran, kita berbohong, kita menipu. Jadi dia akan ada benda, kerana ada bersalah, ada benda yang kita rasa tak puas hati. Tak puas hati itu dia rasa lemah, ya. Macam kita pakai mask lah, pakai mask. Lemah kan lemah ya. Saya kalau pakai mask, pergi sembahyang, nak kuliah maghrib, sembahyang pakai mask tu, dia rasa habis lemah badan ni, macam oksigen tak masuk. Lepas sembahyang tu, bangun tu, buka, duduk kat luar tu, cari nafas kan, dia rasa lemah. Pasal dia tak ikut cara dia kan, tutung habis kan, tak ikut cara dia, jadi lemah lah. Jadi bila kita tak ikut sistem dia, iaitu al-haqqu, kebenaran, kita rasa lemas, kita rasa tak seronok, kita rasa tak puas hati dan sebagainya. Itu
kita rasa azab yang nampak lah, ya, di dunia ni bagi orang yang mendustakan kebenaran, apatah lagi pada hari akhirat nanti, ya. Baik, al-haqqu di sini, ya, kita tafsirkan kebenaran. Boleh juga kita tafsirkan dengan makna Al-Quran, ya. Al-haqqu dengan makna Al-Quran, mereka mendustakan kebenaran, yakni mendustakan Al-Quranul Karim, ya. Ataupun al-haq di sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tafsir al-haqqu tu terjemahan dia kebenaran, tapi ditafsirkan oleh para ulama dengan Quran dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kata Allah Ta'ala tunjuk contoh lagi, ya. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Tidakkah mereka menyaksikan, tidakkah mereka melihat, yarau melihat, menyaksikan ataupun mengetahui, ya. Macam kita tidak melihat, tapi kita mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui, ya? Tidakkah mereka mengetahui? Sebab kalau kita kata lihat saja, siapa sini pernah lihat banjir besar yang berlaku kepada umat Nabi Nuh? Tak pernah lihat. Jadi Allah kata alam yarau, tidakkah mereka melihat? Kita lah tidak melihat, memang kita tak lihat. Jadi yarau sini makna melihat, makna mengetahui, ya, mendengar. Tidakkah mereka mendengar, mengetahui, membaca, ya. Itu makna ro'a yara tu, makna melihat, makna mengetahui, ya. Jadi jangan terjemah melihat dia, sebab dia takkan sempurna, sebab tidak ada siapa pun di sini yang melihat azab yang Allah timpakan kepada umat Nabi Nuh alaihi salam. Tapi kita mengetahui tak? Kita mengetahui. Macam mana kita mengetahui? Kerana dalam Al-Quran, ya. Jadi alam yarau, tidakkah mereka melihat atau tidakkah mereka mengetahui, ya, kam ahlakna, berapa banyak yang Allah Ta'ala telah musnahkan, min qablihim, sebelum daripada mereka, ya. Maknanya orang Arab zaman Nabi ini, mereka dustakan Quran, dustakan Nabi SAW. Allah nak imbau balik, tengok balik umat-umat sebelum kamu ni, ya, min qablihim min qarn, ya, qurun, umat-umat sebelum kamu, ya, yang Allah Ta'ala telah musnahkan. Maknanya tengoklah kaum Samud, Nabi Lut, semua tu kawasan-kawasan dekat tu lah. Kawasan semenanjung tanah Arab tu lah, kawasan tu lah. Ya, Allah Ta'ala tak bawa lah imbau tengok tanah besar Cina ke tak, kawasan tu je. Nah, kawasan tanah Arab tu, pada Yaman, turun bawah Yaman, Mekah, Madinah, naik atas tu Syam, Palestin, kawasan-kawasan tu, ya. Kawasan para Nabi, para Rasul banyak situ tu, ya. Saksikanlah, ya. Saksikan. Tidakkah kamu mengetahui, tidakkah kamu melihat, ya, umat yang Allah Ta'ala telah musnahkan, ya, sebelum kamu. Baik, sini ada perkataan qarnin. Qarnin ialah satu umat daripada manusia. Satu umat daripada manusia. Qarnin ni berapa tahun? Kata sebahagian ulama 60 tahun dikira satu kurun. Siapa sini umur 60 tahun? Satu kurun satu kurun ramai sini satu kurun, ya, 60 tahun, ya. Ada ulama kata 70, naik sikit 70, 70, ada 70 satu kurun, ada 70 satu kurun, ya. Ada kata 80 tu dikira satu qarn. Satu qarn, qurun lah, kita jumpa qurun lah, qarn.
Dan ada ulama kata mi'atun, 100 tahun. Ya, jadi 60, 70, 80, 100. Ada 4 pandangan. 60, 70, 80, 100. Dan kebanyakan ulama kira 100. Kebanyakan ulama kira 100 tahun tu dikira satu qarn. Sebab apa? Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut kepada seorang sahabat Nabi ini namanya Abdullah ibn Busr. Sahabat Nabi ini nama dia Abdullah ibn Busr. Nabi kata, ta'ishu qarnan. Wahai Abdullah, kamu hidup satu qarn, satu qurun. Masa Nabi kata tu, Nabi sebut dia muda lagi lah kot. Ya, mungkin pertengahan. Nabi kata, kamu hidup satu qurun. Jadi hadis tu dipegang elok. Dan bila ulama tengok hayat Abdullah ibn Busr, Abdullah ibn Busr ini hidup umur dia 100 tahun. Jadi Rasulullah kata awal-awal tu kamu hidup satu qurun, dia mati umur 100 tahun. Di situlah kebanyakan ulama berpendapat qarn maksudnya 100 tahun. Jadi istilah kita pun satu qurun 100 tahun, satu abad 10 tahun ya. Kalau satu alaf 1000, alaf, alfun 1000. Arab kata alfun 1000, alfun, alif lam mim tu 1000, alaf. Jadi alaf tu daripada alfun, daripada perkataan Arab. Alfun 1000, satu alaf 1000 tahun. Qarn, qurun 100 tahun ya. Baik. Jadi tengok umat sebelum kamu ni, qarn ya, dah ratus-ratus tahun sebelum kamu ni. Makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum. Kami bagi kekuasaan kepada mereka di bumi ma lam numakkil lakum, benda yang kami tidak bagi kepada kamu. Maknanya hebat zaman dulu tu tidaklah kita kata Arab Quraisy pun tak mampu nak menandingi. Ya. Pada ayat ni turun zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi kepada umat sebelum Nabi malam numat, benda yang kami tak bagi kepada kamu. Ya. Misalnya kalau kita tengok di Mekah, ya, Mekah Madinah ada binaan yang hebat. Dari zaman Nabi ada tak binaan hebat zaman Nabi? Tak ada. Kalau kita pergi Mesir, kita nampak binaan Fir'aun, piramid. Piramid tu beribu tahun sebelum zaman Nabi Muhammad lagi. Maknanya Allah Ta'ala tamkin, makanna tu. Allah Ta'ala bagi kepada umat sebelum Arab Mekah ni, yang lawan Nabi ni, Allah Ta'ala bagi tak sama hebat dengan bagi kepada Fir'aun. Fir'aun tu lagi hebat Allah Ta'ala bagi. Binaan dia kekal. Zaman Nabi pun masih kekal sampai zaman sekarang kekal. Dan kekal sampai hari kiamat nanti. Allah janji Allah nak kekalkan benda ya. Tak ingat nak janji sampai kiamat kan kekal begitu, Allah ada dalam Quran. Itu salah Allah Ta'ala tunjuk bukti tu ya. Kalau kita pergi Jordan ke Petra, ya, bangunan dia okey tu kan. Teknologi zaman tu ada tak di Mekah Madinah teknologi tu? Tak ada kan. Kalau tembok besar Cina lagi lama tak? Sebelum Nabi lagi tak? Sebelum Nabi tembok besar Cina kan? Tapi tak nak tak sebut contoh ni. Kan? Maknanya umat sebelum tu ya, betul, maknanya Allah Ta'ala bagi lebih hebat daripada umat Nabi pada masa Arab Quraisy tu. Ya, itu pun Allah Ta'ala boleh ahlakna. Apa makna ahlakna? Ayat Quran tu, alam yang ahlakna tu binasakan. Hebat-hebat teknologi Fir'aun, kekuasaan dia dan sebagainya, Allah Ta'ala boleh ahlakna, boleh musnahkan. Apatah lagi kalau yang tak ada kehebatan dan sebagainya, maknanya boleh Allah Ta'ala musnahkan ya. Jadi itu peringatan kepada orang yang menentang
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian wa arsalna as-samaa'a 'alaihim. Allah Taala turunkan langit ke atas mereka. Langit maknanya hujan. Allah Taala turunkan hujan. Midrara, banyaklah, banyak. Hujan tu turun dengan banyak, ya. Sumber air masa tu. Maknanya menunjukkan makmurnya kawasan tu, adanya hujan. Ya, adanya hujan, ya. Jadi kalau tempat tu tak ada hujan, susahlah. Macam sekarang negara Kenya kalau tak salah tu hujan tak ada. Jadi orang pakat lari lah. Pakat lari pasti hujan tak ada. Nak duduk macam mana hujan tak ada, kan? Tak ada air, tak ada hujan, tak ada air. Ya, jadi pelarian dia di negara Kenya, ya, sampai sekarang ni, ya. Hujan tidak turun. Tempat kita pun kalau hujan tak turun, susah hati dah. Cantuan air akan dilaksanakan. Kita dah marah, kan? Kalau hujan tak turun, hujan turun banyak pun, kita susah hati lah, kan? Bulan 11 dan 12 ni kata hujan nak turun banyak, kan? Susah hati lah, kan? Itu pilihan raya hujan, banjir, nak buat pilihan raya apa? Tak. Hari itu tak hujan. Hari itu hujan, luar biasa. Hari itu tak hujan. Allah, siapa lah baca doa dia tahu lah, ya. Supaya tak hujan tak turun hari itu. Baik. Baik. Jadi ayat ni mana Allah turunkan hujan tu, maknanya tempat tu, bumi tu subur, bumi tu makmur. Itu maksudnya. Wa arsalnas samaa'a 'alaihim midrar. Midrar tu banyaklah, ya. Sama tu bukan langit. Ya, hujanlah. Tempat turun hujan tu dari langit, dari atas. Tapi hujan tu turun daripada awan. Proses di awan dan sebagainya. Di awan tu di atas, di langit. Ya. Kemudian waja'alnal anhar. Allah Taala jadikan sungai-sungai. Tajri min tahti, mengalir di bawah mereka. Subur juga. Ya, ada sumber daripada air atas, sungai-sungai pun ada. Kira tempat tu tempat yang makmur lah. Itu pun Allah kata fa'ahlaknahum bidunubihim. Allah Ta'ala musnahkan mereka dengan sebab dosa mereka. Jadi salah satu sebab kemusnahan adalah dosa. Salah satu sebab kemusnahan adalah dosa, ya. Derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tengok penyakit pun dia banyak daripada dosa. Banyak daripada dosa. Penyakit monkeypox. Apa? Yang duduk kat monyet, kan? Tapi dia tersebar di kalangan pelaku homoseks. Dan pelaku homoseks hari ni pula, dia tidak setia kepada satu pasangan. Orang buat kajian profil dia tak setia lah. Dia maknanya dalam sebulan dua tu dia boleh cari 10 pasangan, kan? Dia berhubung sekejap, malam ni kita jumpa hotel sekian-sekian, tak kenal pun, nampak? 2-3 hari dia cari orang lain pula. Dia punya profil tu. Mana kalau dulu dia setia. Sekarang ni dia punya pemikiran baru dah. Dia nak seronok je, nak sedap je. Ya. Jadi penyakit itu tersebar di kalangan mereka. Monkeypox. Tak tahulah bahaya macam mana monkeypox tu, tak tahu lagi lah. Tapi dah ada. Belum sampai tahap COVID lagi lah, kan. Tapi dalam badan tu ada satu benda. Ya. Jadi dosa. Fa'ahlaknahum bidunubihim. Allah Ta'ala musnahkan dengan sebab dosa, ya. Jadi salah satu kemusnahan itu, ya. Pengajaran dia jangan derhaka, jangan lawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum Samud lawan perintah Allah, kaum Ad lawan perintah Allah, Fir'aun lawan perintah Allah, kaum Nabi Nuh lawan perintah Allah. Allah Ta'ala musnahkan
wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Dan Allah ciptakan, Allah jadikan daripada mereka, selepas Allah musnahkan mereka, Allah jadikan kurun yang lain pula, umat yang lain pula. Ya. Jadi tak ada lah umat Samud tu, tak ada lah. Tak jumpa ya. Kaum Ad tak ada lah. Ya kan? Habis semua ya. Allah Ta'ala musnahkan, Allah Ta'ala jadikan kurun yang lain. Jadi satu peringatan kepada Arab Quraisy, ya, dan kepada kita sampai sekarang, ayat ni masih valid, masih sah pengajarannya. Jangan derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian kata Allah, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin. Ini cabaran lagi. Cabaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak mau ikut, tapi mereka cabar. Mereka cabar Nabi. Mereka cabar apa? Mereka cabar supaya Nabi turunkan Quran tu seketul. Seketul. Sekarang wahyu dia tak turun macam ni. Dia tak turun. Maknanya di wahyu tu sampai kepada Nabi, dia abstrak. Dia tak nampak kan? Nabi menggeletar sekejap, Nabi terima wahyu kan? Ada contoh kan? Nabi selimut, wahyu turun kepada Nabi. Kerana Nabi sampaikanlah kepada sahabat. Jadi orang yang Arab ni dia tak mau macam tu. Dia nak menampak. Jadi cabar Nabi turunkan ayat Quran tu macam ni. Tergantung-gantung, nampak. Maknanya kalau tergantung tu, kami datang, kami pegang, kami selak tengok. Dia kata, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas. Dan jikalau kami, yakni Allah, turunkan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, turunkan apa? Kitaban, kitab Quran tu fi qirtas, dalam bentuk kertas. Buku tu nampak sekutui tergantung. Daripada awan tu Nabi Muhammad beritahu, okey, tunggu. Nak tunggu. Nampak tunggu terawang-awang. Dia tu. Lepas tu fala masuhu, mereka boleh sentuh. Fala masuhu bi aidih, mereka boleh sentuh, boleh selak tengok. Okey, betul. Baru mereka nak percaya. Itu janji mereka lah. Janji mereka akan percaya, beriman bahawa Muhammad ni benar-benar Rasulullah. Jadi cabaran ni, kalau kita buka balik dalam, kita pergi ke depan sikit dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra ayat 90. Surah Al-Isra ayat 90, ayat 91, 92. Surah Al-Isra, surah 17. Surah Al-Isra ada tak? Suratul Isra ayat 90, 91, 92, 93. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana minal ardi yanbu'a. Mereka cabar Nabi tu. Ayat ni kait dengan ayat tu. Ayat ni kait dengan ayat tu. Ayat surah Isra ayat 9 tu. Wa qalu, dan mereka kata, lan nu'mina, kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Muhammad. Sampai bila? Hatta tufajjira lana minal ardi yanbu'a, sehinggalah engkau pancarkan daripada bumi ni air yang memancut-mancut, tidak kering. Dia nak Nabi tunjukkan mukjizat tu dulu. Ya, baru dia kata dia nak beriman. Ya, baru dia kata nak beriman. Ada lagi lah dia cabar Nabi, kalau buat begini ya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai kuasa. Nabi Muhammad tidak mempunyai kuasa. Okey. Ada ayat 92 ke 93 kan? Qul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasulah. Ayat 92 ke 93. 93. Jadi dia banyak
dia minta tu ayat 90, 91, 92 tu, 93 Allah Ta'ala suruh Nabi jawab, qul, katakanlah wahai Nabi, subhana rabbi, maha suci Tuhanku, hal kuntu illa bashar rasulah, tidaklah aku ni Nabi Muhammad ni melainkan aku ni hanya seorang manusia, seorang rasul. Maknanya Nabi tak boleh buat benda tu. Bukan kehendak Nabi. Mana Nabi nak terus jadi tak. Dia bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau minta kepada Nabi pun Nabi tak boleh nak buat. Nak minta turun Quran dalam bentuk kertas, bukan kuasa Nabi. Nak minta Nabi pancarkan air dalam bumi, bukan kuasa Nabi. Itu semua kehendak Allah. Nabi aku tak boleh buat. Hal kuntu illa bashar, aku tak boleh buat. Ya. Jadi kebenaran tu dia bukan diukur dengan benda macam tu. Dia bukan diukur dengan benda ni. Sebab kalau kata kertas tu, sihir pun boleh buat kan? Sihir pun boleh buat. Kalau pancarkan air pun, orang pandai sihir pun dia boleh buat. Kan? Jadi itu bukan ukuran kebenarannya. Boleh jadi mukjizat, boleh jadi karamah, boleh jadi sihir. Ya. Baik. Jadi kalaulah patah balik ayat tu, kalau Allah Ta'ala turunkan Quran dalam kertas pun, mereka sentuh tengok tu, mereka tidak akan percaya. Mereka kata laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Dia kata sihir pula. Kan? Dia kata sihir, bukan wahyu ni. Muhammad ni buat sihir ni. Tak dia. Kan? Itu maknanya dia tidak mahu menerima kebenaran. Sombong takabur dia tu sampai tahap yang sebegitu. Jadi dia dah tengok tadi ayat kuasa Allah tu kan. Contohnya bulan terbelah, itu pun dia tak beriman lagi. Kalau dia nak kertas turun, itu pun dia tak akan beriman. Dia akan tuduh Muhammad ni sebagai tukang sihir. Kemudian mereka kata lagi, ayat 8, waqalu, mereka minta pula, tak mau Muhammad, pasal Muhammad ni manusia. Dia nak kalau boleh ni Rasulullah ni mestilah malaikat. Mestilah malaikat. Kita macam kita lah, Tok Bomo kampung dengan Tok Bomo luar. Kita cari Tok Bomo mana? Tok Bomo luar. kan. Ustaz kampung dengan penceramah luar. Kalau ustaz kampung, kan, penceramah luar penuh kan. kan. Jadi Arab ni pun, Muhammad ni orang kampung kami. Kan, manusia. Kami tengok dia dari kecil kan. Tiba-tiba dia nak bawa berita, bagilah malaikat kalau nak, barulah nampak grand sikit. Dia jadi macam tu. Dia dah tu, ya. Jadi dia minta malaikat. Allah kata, waqalu, mereka kata, laulah, kalaulah unzila alaihi malak, turun malaikatlah. Turun malaikat senang. Kan? Kata Allah, walau anzalna malakan laqudiyal amru summa la. Kalau Allah turunkan malaikat nak sampaikan wahyu, laqudiyal am. Tak beriman je, kira habis dah. Tak boleh buat apa dah. Qadiyah, akan terus dihukum. Mana malaikat Jibril datang, ni wahyu, sembahlah Allah. Tak percaya. Mana malaikat Jibril akan buat hukum terus lah. Akan musnahkanlah kampung tu. Laqudiyal am. Summa la yunzarun, mereka tidak akan diberi tempoh. Tapi kerana Nabi Muhammad manusia, sampaikan dakwah, tak beriman, tak apa, diberi tempoh. Sampai bila? Sampai mati. Sampai mati. Jadi rahmat adalah, ada rahmat di situ, ya, ada rahmat. Kemudian kata Allah, ayat last tu pagi ni, walau ja'alnahu malakan. Kalaulah Allah Ta'ala nak jadikan Rasulullah tu malaikat. Dah minta sangat malaikat, Allah jadikan malaikat. Kalau Allah jadikan malaikat pun tak boleh tak? Allah kena jadikan manusia. La ja'alnahu rajulan. Allah kena jadikan manusia tak? Sebab apa? Sebab manusia dia biasa dengan jenis dia. Senang nak dakwah.
Jadi malaikat tu cahaya, kita ni tanah. Macam mana? Kan? Kita tengok malaikat pun takut dah. Kan? Kita tengok malaikat pun dalam bentuk takut dah. Jadi Allah nak turunkan malaikat boleh, tapi Allah mesti jadikan manusia dulu, bentuk manusia. Baru kita boleh terima. Betul kata? Walau ja'alnahu malakat la ja'alna. Kalau Allah nak turunkan malaikat, Allah jadikan dia manusia dulu. Sebab tu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk manusia. Kita baca dalam Quran, tetamu Nabi Ibrahim datang dalam bentuk manusia. Tetamu Nabi Lut datang kepada Nabi Lut dalam bentuk manusia. Nabi Lut pun tak kenal, Nabi Ibrahim pun tak kenal. Ni Jibril kan manusia, malaikat kan manusia. Dia anggap manusia, dia sembelih kambing apa, masak apa, hidang lah. Tak makan. Baru dia tahu. Tidak, kalau dia tahu orang tak penat dia sembelih kan. Kan sembang tu ialah kan apa hajat kan. Dia sembelih kambing, masak berapa lama tu nak buat benda tu. Kan? Bentuk manusia. Dan bila bentuk manusia tu dia senang sama-sama manusia. Ya, dia dakwah senang Sama yang kita dakwah bahasa yang sama. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidaklah Allah utuskan rasul melainkan dengan bahasa kaum. Allah tak utuskan rasul melainkan kaum, itu bahasa dia. Jadi turun kepada Arab, Nabi mesti cakap Arab. Kalau Nabi Musa, umat dia tak cakap Arab lah, cakap bahasa dia. Nabi Ibrahim tak tahulah, mungkin bahasa Arab lah kan. Nabi Nuh bahasa dia. Umat dia cakap bahasa tu, dia lebih mudah. Macam kita lah, kita cakap Melayu nak sampaikan dakwah kepada orang tak cakap Melayu, cakap Cina, dia susah nak faham. Jadi pendakwah yang boleh berbahasa Cina lebih sesuai menyampaikan dakwah kepada orang yang cakap bahasa Cina. Lisan dia tu ya. Ada konsep dia macam tu Jadi kalau Allah nak turunkan malaikat, mesti Allah jadikan dia manusia dulu, supaya senang penerimaan tu Jadi bila jadikan manusia, wala labasna alaihim, maka mereka akan keliru juga. Sekarang mereka kata manusia, kami tak mau Muhammad manusia. Pasal biasa sangat dah Muhammad ni, kami tengok kan, kami nak lebih sikit malaikat. Kalau Allah nak turunkan malaikat, tak boleh tak? Sebab tak biasa tengok, kena jadikan manusia. Jadi keliru juga. Ada keliru juga. Waktu wala labasna, kami akan keliru, mereka akan kelirukan. Sebab dia mesti patah balik kepada manusia. Jadi maknanya asasnya ialah ayat ni nak menceritakan bagaimana keingkaran golongan yang tidak beriman. Mereka cari jalan, cari helah, menafikan al-haq, menafikan kebenaran. Jadi janganlah kita ada sifat yang sebegitu. Sebaliknya kita kena ada sifat untuk menerima apa juga kebenaran. Itu dasar dia, mesti menerima apa juga kebenaran, walaupun kebenaran itu datang daripada orang yang bawah daripada kita. Kita ada pangkat besar ke apakah, terimalah kebenaran daripada sesiapa sahaja. Qulil haqqa walau kana murran. Sabda Nabi SAW, katakanlah perkara yang benar walaupun pahit. Katakanlah perkara yang benar walaupun pahit. Itu asas yang penting dalam agama kita. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Ada soalan apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.